Assalamualaikum. Saya akan menerangkan surah Al-A'la ayat 3. Wallazi qadara fahada. Yang maksud dia yang telah mengaturkan segala keadaan makhluknya serta memberikan hidayah ataupun petunjuk. Ayat ni juga mentafsirkan dan menegaskan bahawa kekuasaan Allah Ta'ala ni iaitu Tuhan yang mencipta segala makhluk serta menyempurnakan kejadiannya dan mengatur keadaan makhluk serta diberi hidayah, petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaannya. Sebagaimana yang kita tahu, hidayah ni ada dua, iaitu hidayah kauniyah, iaitu di mana segala kejadian telah diberikan petunjuk oleh Allah dan berfungsi seperti langit, lembu dan serangga. Hidayah syariah pula di mana makhluk ni diberi petunjuk untuk mengikut pedoman syariat. Ciri-ciri yang seseorang tu mendapat hidayah pula, dia beristiqamah dalam beribadah kepada Allah dan bersabar ketika menghadapi dugaan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Allah mengatur keadaan makhluknya dalam ayat ni, dia nak kata Allah ni arkitek kepada segalanya. Dialah yang merancang sesuatu benda dengan tepat. Perancangan Allah ni bukan secara agak-agak. Begitu juga lah macam arkitek. Dia tidak boleh agak-agak kalau nak bina sesuatu. Dia kena lihat segalanya dengan teliti. Dan Allah ni lebih hebat lagi kerana semua kod, iaitu segala sesuatu yang akan berlaku telah dirancang 50,000 sebelum sesuatu terjadi. Semuanya telah dikod dengan sempurna dan oleh Allah. Macam mana kejadiannya, apakah yang akan terjadi lepas itu, apakah kesannya dan sebagainya. Sebagaimana pula yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim daripada Abdullah ibnu Amr al-Ash radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah pernah bersabda, Allah telah menentukan takdir semua makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menambahkan, dan Arsh Allah itu berada di atas air. Dan bukan sahaja Allah yang merancang, Allah ni juga memberi petunjuk kepada makhluk itu. Inilah pelaksanaan kepada yang telah dirancang, iaitu Allah ni beri arahan apa yang hendak dibuat. Allah ni bukan sahaja rancang, tapi Allah jalankan juga. Kerana kalau kita rancang, tidak semestinya kita dapat jalankan rancangan kita, tapi Allah rancang dan laksanakan sekali. Seterusnya surah Al-Waqi'ah ayat 69, yang bermaksud, kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan atau kami yang menurunkannya? Tafsiran ayat 69 ni ialah menggambarkan keputusan dan penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang kafir di hari kiamat. Mereka ni akan menyadari dengan jelas akibat perbuatan mereka dan kebenaran ajaran yang mereka tolak. Pada saat itu, penyesalan mereka tidak dapat mengubah nasib mereka. Ayat ni menekankan pentingnya mempertimbangkan tindakan dan keimanan kita sebelum terlambat, serta menunjukkan betapa pentingnya hidup sesuai dengan ajaran agama sepanjang hidup ini. Manfaat hujan dalam Islam ialah memberi kesempatan kepada manusia untuk berdoa, kerana ketika hujan turun, doa menjadi mustajab dan diangkat ke langit. Seterusnya, hujan ni memenuhi keperluan semua makhluk di muka bumi sebagai sumber air. Pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Waqi'ah ni, kita perlu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Taala agar mensyukuri nikmat yang diberikan olehnya, serta kita mestilah berdoa dan menyambut dengan jiwa ketauhidan ketika hujan turun mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih.